Okey, alright. Okey, tengok soalan. Okey, soalan nombor 1, dia kata kat situ, P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okey, clue sini adalah P berubah secara langsung. Clue ini. Bila sebut langsung ni, bermaksud dia adalah sebaris sahaja. Dia sebaris sahaja. Dan di jawapan ni, memang semua sebaris pun. Okay, so tak ada benda yang kita nak potong ni. Okay, dia kata dengan punca kuasa 2Q. Ni dia kata tu. Clue sini adalah punca kuasa 2. Okay, so kita kata dulu jawapan. Yang pertama ni, A ni, P berubah langsung dengan Q. Sahaja. So salah. Yang ini pula, P berubah langsung dengan Q kuasa 2. Pun salah juga. Yang ini pula, P berubah langsung dengan 2Q. Pun salah juga. Okay. Sini pun salah juga. Okay, so gitu. Jadi kita bolehlah. Kali tinggallah satu jawapan saja. Yang C tu. Okay, alright. So, di sini, okay, bentuk punca kuasa 2 boleh ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk yang biasa kita tengoklah. Itu bentuk topi. Okay. Yang ni kita boleh juga bentuk topi. Ini kuasa 2. Okay. Ataupun boleh ditulis dalam bentuk, lagi satu ialah bentuk Q1/2. Ini adalah bentuk yang kedua. Q1/2. Gitu Kuasa 3 pun sama juga. Okay. Kalau punca kuasa 3, kena tukar bentuk pecahan 1/3. Ini kena tahulah. Okay. Awak dah belajar dalam tingkatan 3 tajuk indeks. Okay. Second. Bagi yang saya muat jawab, bagi yang dah buat tu, jawapan betul, bagilah markah masing-masing. Bagi markah masing-masing, tak ada masalah. Okay, so yang kedua. Okay, yang kedua. R berubah secara langsung dengan T. R berubah secara songsang ni kita. So, bila sebut songsang, kita semua sedia maklum, kalau songsang ni mesti berada di bawah. Mesti di bawah. Mesti bentuk pecahan. So, A ni dah confirm salah. Okay, A dah confirm salah. Okay, tambah ni. Kemudian, bila songsang, yang T tu mesti berada di bawah. So, C pun dah tak betul dah. Ni pun tak betul dah. Okay, sebab dia T dekat atas. Okay, kemudian bila kita tulis ni, yang huruf K tu mesti sentiasa berada di atas. Itu yang ketiga. So, yang ni pun tak betul juga. Okay, ni just pengetahuan am ni, basic je ni. Okay, so untuk nombor 2, jawapannya adalah D. Okay, tak faham tanya lah. Tapi setakat ni okey lah, soalan ni mudah-mudah lagi. Okay. Okay, nombor 3. Nombor 3, R, saya tukarkan. Punca kuasa 2 tukar pada kuasa 2 sahaja. Okey, diberi X berubah secara langsung. Clue kata secara langsung. So, kita pun tahu dah. Bentuk sebaris. So, yang ini dah confirm salah. Okey. Yang ini dah confirm salah. Tinggal lagi antara B dengan D saja. Dia kata dengan kuasa 2Y. Kuasa 2Y. So, bila kuasa 2Y, mestilah Y itu dikuasa 2-kan. So, jawapan yang ni lah. Okey, yang ni salah tadi. So, jawapannya yang ini. Okey, alright. So, senang sekarang ni. Okey, nombor 4. F berubah secara langsung. Sama juga. F berubah langsung, dia kata. Bila langsung, kita ingat. Langsung ke atas. Dengan apa ke atas ni? Kuasa 3G. Okey, itu yang pertama. Langsung dengan kuasa 3G. Maksudnya G tu mesti ada kat atas dan mesti kuasa 3. So, yang ini dah salah. Yang ini dah salah sebab dia dekat bawah. Tak boleh. Dia mesti kat atas. Yang ini pun dah salah. Ini adalah punca kuasa. Tahu dah jawapan. A. Okay. Alright. So, tak susah lah sekarang ni. Okay. J. Hubungan J, K dan L ditunjukkan dalam persamaan J, K kuasa 2 per L sama dengan 1. Ini tukar. 11 tukar 1. Tuliskan dalam perkataan bagi menunjukkan hubungan antara J, K, L. Okay. Yang mana betul?
Okay, kita tanya. Kita mula dengan di bawah dululah. Okay, Norman. Jawapan Norman, A, B, C, D. Um, D. D, okay, D. Okay, ini pilihan pertama. Norman kata. Okay, kita tanya lagi. Ada lagi tak orang dapat jawapan lain? Nurin? Saya pilih C. Tak dengar, Nurin? C. Okay, alright. D juga. Okay, alright. Sekarang kita tengok. First kali, dia nak huruf J sebelah kiri. Yang lain semua sebelah kanan. Jadi yang ini ni kena ubah dulu. Okay, kena ubah dulu kepada bentuk yang lagi satu lah. Okay, jadi bila kita ubah, first kali kita akan hilangkan yang L tu lah. So daripada J ni, kita pindahkan L tu, maka dekat atas ni tinggal JK kuasa 2. JK kuasa 2 saja. Okay, L terpindah, maka L tu akan ada sebelah kanan, jadi L kali 1 akan dapat L. Ini mula-mula. Kita nak huruf J saja, K tak nak. So kiri kanan kita bagikan dengan K, maka J sama dengan L. J sama dengan L per K kuasa 2. So ini bentuknya. So kalau bentuk begini, okay, kalau bentuk begini, maka kita boleh katakan ni, sebab L ada kat atas, maka L tu langsung. J langsung dengan L. Dan K tu kat bawah, songsang. Okay. Jadi J langsung dengan L dan songsang dengan kuasa 2K. So yang ni lah, betul. Right, jadi kena pandai-pandai pindah-pindah. Senang je lah. Okay, alright, tu nombor 5. Okay, nombor 6. Nombor 6 ni saya ubah sebuah jawapan. Tadi saya ubah sebuah jawapan. Okay, soalan kata suatu persamaan P yang menggambarkan P berubah secara langsung. Kalau kata, so dekat atas lah. Dengan apa? Dengan punca kuasa 2Q. Dan secara songsang dengan kuasa 3R, dia kata. Yang ni cerita dia. Ditulis dalam bentuk P, Q kuasa M, R kuasa N. Ini bentuk tulisan dia. So, nyatakan nilai M, ni bukan nilai XY lah, nilai M dan N. Typo itu. Nilai M dan nilai N. Okay. Apakah nilai M, apakah nilai N? Okey. So, untuk yang ini, mula-mula sekali, kita kena pandai lah. Kita kena pandai, iaitu tulis dulu kat ayat matematik. Okey, kita tulis kat ayat matematik. Okey, copy paste dah. Saya padam dulu. Okey, kita tulis dulu ke ayat matematik. Okey, dia kata sini, dia kata situ P. Okey, P berubah. Okey, berubah secara langsung dengan ke atas dengan punca kuasa 2Q. Dan songsang di bawah. Songsang dengan kuasa 3R. Jadi R tu dikuasa 3 kan. Bentuk begini. Kalau ikut ayat ini, tadi dah bentuk dia. Tetapi dia tulis itu sebaris sahaja. Begini. Bila sebaris sahaja, ini dia macam konsep indeks tingkatan 3. Maksudnya, bila sini lah, bila yang di bawah tu dinaikkan ke atas, okay, maka dia punya kuasa akan jadi negatif. Jadi Q pula, punca kuasa 2 ni, boleh ditulis sebagai 1/2. Gantian dia. Dan R kuasa 3 bila naik ke atas, jadilah R negatif 3. Ini topik indeks tingkatan 3 bab 1. Ini bentuk je lah. Okey. Ini jawapan dia. Untuk soalan yang ni. Jadi dari sini kita tahulah dia. M dia ialah 1/2 dan N dia ialah negatif 3. Okey. M dia 1/2 dan N dia adalah negatif 3. Yang C tu. Okey, alright.
Yang penting kita ingat tu dah. Kuasa 2, punca kuasa 2 nak ubah kepada bentuk nombor 1/2. Kuasa 3, 1/3. Okey. Seterusnya next. Siap sepadan ha. Okey, next kita tengok soalan berikutnya. Okey, nombor 7. Diberi X berubah langsung dengan 1/Y dan Y pula sama dengan 2N tambah 1. Jika X sama dengan 2 dan N sama 1, ungkapkan X dalam sebutan Y. Gua nak buat soalan ni. Okey, cuba try buat. Zafir. Okey, apa jawapan Zafir untuk soalan nombor 7 ni? A, B, C, D. Mihaly Silage. Saya ikut nama itu. Nombor 7, apa jawapan? Last, ni Rudy. Saya rasa C cikgu. Okey, saya rasa C cikgu. Alright, dia rasa C cikgu kata. Okey, kita check tengok. Okey. Alright, nombor 7. First kali yang ni, semua orang tahu. Second step, bila ada sama dengan, akan adalah huruf K. Akan adalah huruf K. K kecil. Dan K itu sentiasa berada di sebelah atas. Atau mula-mula. Okay, bila ada sama dengan, akan adalah huruf K. Step yang ketiga, ganti nilai. Dia kata Y ni dia kata ialah 2N tambah 1. Okey. Lepas tu, dia kata X sama dengan 2 apabila N dia sama dengan 1. So, 2 kali 1, 2. 2 tambah 3, 1, 3. Tu. So, K-nya berapa? K-nya sama dengan 6. Dalam silang. Dan macam biasa, tulis balik bentuk begini. Maka jadilah X sama dengan K dia 6. Y dia, boleh Y balik lah. Tak ada masalah. Okey je. Selesai. Ui, besarnya. Okey, alright. Okey, gini ya. Okey, ni nombor 7. Jadi jawapannya tadi X sama dengan 6/Y. B, bola. Okey, itu nombor 7. Alright, nombor 8 pula. Diberi K berubah selangsung dengan L kuasa 2 dan K sama dengan 27 apabila L 9, ungkapkan K dalam sebutan L. Sama juga dia K macam ni lah. Okey, cuba try buat. Sekarang 8:28, 2 minit saya bagi. Try buat. Kata satu ni kalau SPM satu jangan lebih dari 2 minit. Okey, cuba try 2 minit. Bagi yang belum buat lagi. Okey, 1 minit lagi. Okay, alright. Les ni Rudy. Okay, Les. Okay, Les. Jawapan Les. Nombor 8.
Akmal, jawapan Akmal nombor 8. Saya rasa B. Okey, saya rasa B. Okey, kita check tengok rasa betul tak betul. Okey, dia kata situ K berubah secara langsung dengan L kuasa 2. Itu mula-mula. Kita buat gini juga. Kita tulis tu mula-mula. Jadi K berubah langsung dengan L kuasa 2. Dia tukar pada sama dengan akan adalah K L kuasa 2. Sebaris. Okey. Step yang ketiga, ganti maklumat. Maklumat kata K-nya 27. Apabila L 9. So, K kali dengan 9 kuasa 2. Okay, 9 kuasa 2, 81. Jadi 27 sama dengan 81K. Jadi K sama dengan, kita bahagikan. 21 bahagi dengan 81, 27 bagi 81, dapatlah 1/3. Ini untuk nilai K. Jadi, yang ini tulis semula. Sama, tulis semula ni. Jawapan akhir akan jadi K sama dengan 1/3 L kuasa 2. Itu bentuk dia. So, kat sini jawapannya adalah yang A tu. A. So, berhati-hatilah, takut silap lah. Okey, tu nombor berikutnya. Yang ni jawapannya A. 8A jawapan dia. Okey, nombor 9 pula. Ni senang nak rujuk. Di sini, di sini. Okey, nombor 9. M berubah langsung dengan N dan songsang dengan punca kuasa 2X. Diberi M 15 apabila N 5 dan X 16. Ungkap M dalam sebutan N dan X. Ini masih lagi part ungkap-ungkap sahaja. Belum lagi mengira-ngira nilai. Okey. Tengok first kali tengok. Dia kata M berubah langsung. Okay. M berubah langsung dengan N. Maksudnya N tu mesti berada di sebelah atas. Itu syarat pertama. Dia kata tengok bentuk bawah ni. Okey, semua kat atas. Luluslah. Kemudian songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi songsang ada kat bawah. Jadi yang X ni mesti ada kat bawah. Dan mesti punca kuasa. So, yang ini salah. Sebab dia tak punca kuasa X tu. Okay, satu dia boleh buang lah. Tinggal lagi jawapan antara B, C dan D. Yang mana betul? Okay, so stepnya samalah macam dekat atas ni tadi step dia. Okay, so step pertama dia, kita ambil yang ni. Kita shortcutkan terus. Okay, kita ambil terus yang pertama tu. Okay, tulis dulu. Dia kata M. Okay, M berubah langsung, kita tukar sama dengan terus, siap. So akan ada huruf K. K, N. Dan songsang, pecahan. Dengan punca kuasa 2X. Itu bentuk dia. Mula-mula. Punca kuasa 2X. Lepas tu, kita ubah nilai. Dia kata dekat situ, M-nya adalah 15. M dia 15. Soalan beritahu. Apabila N-nya 5. Dia kata jadi 5N, 5K. Per dengan X 16. Punca 16. Punca 16 adalah 4. Jadi 15 sama dengan 5K per 4. Okay, lepas tu, kita pindahkan 4 ni ke sebelah sana. Jadilah 5K sama dengan 15 kali 4, 60. Okay, kita bahagikan dengan 5. Jadi kat sini jadilah K sama dengan 60 bagi 5 dapat 12. Okay. So jangan lupa tulis baliklah bentuk macam asal ni. Cuma gantikanlah K tu dengan 12. So dapat jawapan kat sini M sama dengan 12N. 12N per dengan punca X. Ni bentuk dia.
Selesai. Okay, C jawapan dia. Jadi mesti pandai pusing-pusing memusing tu lah. Kata si tak pandai pusing tu jadi masalah tu. Okay, ni naik ke atas ni. Okay, so untuk yang ini jawapannya ialah C, 9. Okay, sekarang nombor 10. Kali ini lebih kurang sama juga. Diberi bahawa S sama dengan PX per MN dan S berubah secara langsung dengan kuasa 3P dan songsang dengan punca kuasa 2M. Apakah nilai X, apakah nilai Y? Ini sama dengan salah typo lah. Okay, ini nilai Y. Okay, alright. Saya ubah ni. Y. Okay, kat sini paling penting kita tahu ni lah. Dia kata S tu, yang P tu ialah kuasa 3P. P tu kuasa 3P. Maksudnya yang X tu adalah kuasa 3. So A betul. Okay. B betul. Ini salah lah. Sebab dia buat negatif. Kalau negatif mesti ada kat bawah. Okay. Ini saya tersilap. Selesai dah. So tinggal 2 lagi. Yang berikutnya. Dia kata songsang dengan punca kuasa 2M. Punca kuasa 2M. Punca kuasa 2, kalau tulis dalam bentuk nombor, ialah 1/2. 1/2 bermaksud samalah nilai dengan 0.5. Okey, oleh sebab dia ada di bawah, maka dianya bernilai positif. Okey, boleh lah. So, nombor 10 ni jawapannya ialah yang B tu. Tak faham tanya lah, jangan malu-malu. Nak tulis bentuk gini pun boleh kita tulis sebagai rujukan kita. Okey, dia kata kat situ S berubah secara langsung dengan P kuasa 3. Okey, P kuasa 3 ni ayat dia, dan juga sesongsang dengan punca kuasa 2M. Jadi bentuknya macam inilah. Punca kuasa 2 ni sama ada bentuk topi ataupun 1/2. Itu bentuk dia. Jadi dari sini kita tahulah X dia adalah 3 dan Y dia adalah 1/2 ataupun 0.5. Okey, settle tu. Okey, nombor 10. Sekarang nombor 11. Diberi M berubah langsung dengan punca kuasa 2N dan M sama dengan apabila N sama 4. Hitung nilai bagi M apabila N sama 4. Okey, sekarang pukul 8.38, 2 minit. Cuba buat soalan nombor 11 dulu. 2 minit. Kita akan sambung jawapan dengan Alisha lah kejap lagi. Okey, seminit lagi.
Okey, alright. Nombor 11. Alisha ni, jawapan Alisha. Cikgu, Alicia kata dia kat luar. So dia tak boleh buka mic. Okey, alright. Okey, alright. Tak apa. So dekat sini nombor 11. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. Okey. Kita ambil pendekatan gini, tulis dulu. Kira dia. Okey, kita abaikanlah step yang pertama untuk petikan, untuk abaikan tak apa. Kita pergi step yang kedua tu, iaitu M berubah secara langsung dengan, dia kata, dengan punca kuasa 2N. Bila langsung ni, dia sebaris. Bila buat sama dengan, akan ada huruf K. K punca kuasa 2N. Ini ayat pertama lah. Okey, tu. Yang kedua, dia kata M ni adalah 36. Apabila N-nya 144. Okey, punca 144. Punca 144 adalah 12. Jadi kat sini 36 sama dengan 12K. Nak hilangkan K tu, nak hilangkan 12 tu, kirikan dalam sebahagian 12, maka dapatlah K sama dengan 3. Di mana ini dapat terhasil daripada 36 kita bahagikan dengan 12. Dan jangan lupa tulis semula macam biasalah. Tulis biasa-biasa. M sama dengan, macam biasa, step dia, M sama dengan 3 punca N. Tulis balik yang tu, gantikan K tu dengan 3. So, punca N. Baru kita boleh selesaikan soalan. Soalan kata cari nilai M apabila N-nya 196. Boleh kita ganti tu. Jadi, kat sini, M dia sama dengan M dia sama dengan 3 punca 196. So, kalkulator je lah. Okey. 196, 14 tak silap. Okey, punca 196, 14. Betul lah. Jadi, kat sini, dapatlah dekat sini M sama dengan 3 kali 14. Okey. M sama dengan 3 kali 14. Dapatlah M sama dengan 50. 42. Last kali ya, jawapan dia. So, D tu jawapan dia. Tu akhir sekali. Alright. So, M sama dengan 42. Selesai. Itu cara kira dia lah. Okay. Jadi kita boleh, step yang pertamanya bentuk ikan tu kita boleh abaikan tak apa sebab kita dah faham dah. So, dapat gini. So, ini untuk jawapan nombor 11. 42. Okay. Alright. Benda yang sama, nombor 12. Okay, cuba buat juga 2 minit dari sekarang. Sekarang 8.43, 8.45 kita akan tengok jawapan. Okay. Yang ni tinggal kita ganti lah. Bagi awal lah, bagi dah. Ini dia bagi awal lah. So, just ganti saja. Okay, 2 minit. Okay, alright. Siapa bagi jawapan cuba? Nombor 12. Tak kisah siapa pun boleh, tak ada hal.
Jawapan dia C, cikgu. Okay, C kata Akmal. Okay, kita check tengok. Tak ada masalah. Okay, kalau betul kita berkata-kata baguslah. Kalau tak betul kita boleh baiki. Okay, alright. So, ini sama. Okay, terus pergi step yang kedua. Okay. Lakukan bentuk sama. Bukan sama. Tak ya. Okay, samalah. Okay, so dekat sini dia kata tu M dia adalah 54. Okay, apabila N dia 81. Nah, 81 ni ialah 9. Kita tukar jadi 89. Okay, 81 kali 9. Sini 54. Lepas tu, K sama dengan 54 bagi 9. Dapat 6. Nah, ni 54 bagi dengan 9. Dapat 6. Kemudian tulis balik. Nah, M sama dengan, okay, M sama dengan 6 punca N. Okey, baru selesai jawapan. Dia kata cari nilai M apabila N adalah 121. Esok 1 11, dapatlah 33. Simple je lah. Kita kau silap buat. 6 sini tak ubah ni. Okey, sorry. Sini 6. Yang lama tadi 3. Okey, 6, 66. Okey, selesai. Very good, Ahmad. Okey, settle. Okey, nombor 12. Nombor 12, diberi case berubah langsung dengan satu K berubah langsung dengan satu dengan songsang dengan L dan K4 apabila L-nya 15. Cari nilai L apabila K-nya 5. Okay, so cara sama macam ni lah. Okay, cara sama. Okay, mula-mula sekali kita buat K. Okay, sama dengan, bila sama dengan akan adalah huruf K kecil kat situ. K kecil per dengan L. Kemudian step yang kedua ganti. Dia kata K besar tu 4. Apabila L 15. Jadi K per 15. K per 15. Pindahkan 15 tu, maka dapatlah K sama dengan 60. Selesai tu. Dan tulis semula, okay, K sama dengan 60 per L. Kan? Barulah kita selesaikan soalan. Soalan kata cari nilai L apabila K-nya 5. Itu soalan berikutnya. Okay, sampai sini. Okay, K sama dengan tadi 60. Okay, 60 per L. Okay, soalan berikutnya kita selesaikan. Soalan kata kat situ, cari nilai K. Okay, cari nilai K. Apabila, cari nilai L apabila K-nya sama dengan 5. So, sini 5. Sama dengan 60 per L. Nanti mula-mula. Okey, 60 per L. Kemudian, nak cari yang di bawah, maka yang di atas bahagilah dengan di bawah ni. Jadi, dapatlah L sama dengan 12. Okey, L sama dengan 12. Okey, kita dapat 12 ni. Ini terhasil daripada 60 kita bahagikan dengan 5. Macam yang di atas, bawah, macam yang di bawah, atas bagi tepi. Ini macam konsep laju masalah. Okey, selesai tu. Okey, tak faham lagi boleh tanya lah. Jangan malu-malu. Okey, so ini selesai. Okey, next. Soalan nombor 13 selesai. Okey, 14. Okey, nombor 14. K berubah sesongsang dengan L. Asyik K kan. Dan L sama dengan M kuasa 2 tolak 3. Jika K sama dengan 3, apabila M sama dengan 3, cari nilai K apabila M 2. Ini soalan kebat arah sederhana je ni. Okay, tak kisah tulis macam mana pun. Yang penting first kali tulisan kata mesti kena betul. Okay, di sini dia kata K berubah secara songsang. Songsang di bawah lah. Bila di bawah ada huruf K kat atas, songsang dengan L. Dia kata sama ni. Dan L pula dia kata sama dengan M kuasa 2. Jadi kita ubah lah. M kuasa 2. Kemudian tolak 3. Dan dia kata kat situ K3 apabila M3.
So kat sini M3. So M3 kata. So 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 tolak 3. So kalau adik kat sini K sama dengan, selesaikan, K sama dengan, 3 sama dengan, okay, 3 sama dengan K per dengan 3 kuasa 3, 3 kuasa 2, 9. 9 tolak 3, 6. So ini 6. Maka dapatlah kat sini K sama dengan, pindahkan 6 tu, maka jadilah K dia sama dengan 18. Dan tulis balik K sama dengan 18 per dengan M kuasa 3, M kuasa 2 tolak 3. Okay, sekarang soalan kata cari nilai K apabila M-nya 2. K nak cari. K nak cari. Okay, bila M-nya 2. So kat ni 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2. Okay, kemudian tolak 3. So 2 kuasa 2, 4. 4 tolak 3, 1. 60 bagi 1, dapatlah K sama dengan 60. Selesai gitu saja. Tak susah manalah. Yang penting kita tahu pusing-pusing pindah-pindah lah. Okay, so dapat K sama dengan 60. Okay, selesai kat situ. K sama dengan 60. Okay. K3, okay. Kita cari nilai K pula M2. 4. Tak ada jawapan sini, tak ada jawapan. Okay, jawapan tak ada. Kita ubah sikit bagi ada jawapan. Nombor 14. Kat sini, saya silap sini ya. Ni, 60. Okay, 18. Okay, so 18 bagi dengan 1, 18. K sama dengan 18, sorry. So, C jawapan dia. Okay, ni nombor 14. Okay, 15. P berubah langsung dengan kuasa 2Q. Dan songsang dengan R. 2. Satu langsung, satu songsang. So, step pertama, tulislah bentuk ubahan tu. Okay, tulis dulu. Kita skipkan simbol ikan. Kita betul-betul bagi lompat terus. Okay, so P bersama dengan K dengan kuasa 2Q. Itu. Dan songsang dengan R. Bawah ni R. Lihat dia. Dan dia kata P sama dengan 16. P 16 apabila Q-nya 2. So kat sini 2 kuasa 2. Per dengan R-nya 3. Okay, 2 kuasa 2, 4. Jadi 16 sama dengan 4K per dengan 3. Pindah 3 ke kiri, jadilah 48. 4K sama dengan 48. Jadi K sama dengan 6. Iaitu 48 bagi 4. K sama dengan 12. Okay, K sama dengan... Okay, so 4 bagi 12 ni kan dapat 1, 2, 12. Tulis balik kat atas ni, P sama dengan 12, Q kuasa 2, per dengan R. Okay, selesai. 4 di sinilah. Okay, lepas tu soalan kata, hitung nilai Q apabila P24, R18. Okay, kali ni dia beritahu. P24, R18 kata. Sini. So, berapakah nilai Q? Okay, 12 Q kuasa 2 per dengan R ni tadi, dia kata 18. Okay, cari nilai Q apabila P24, R18.
Okey, darab silang ke sini. 18 kali 24. Okey, 18 kali 24 akan dapat 432 sama dengan 12 Q kuasa 2. Okey, kalau Q kuasa 2 sahaja, kalau Q kuasa 2 sahaja, kita pindahkan 12. Jadi Q kuasa 2 sama dengan 432 bahagi 12. Akan dapat 36. Itu untuk Q kuasa 2. Kalau Q sahaja, nak hilangkan kuasa 2, kita punca kuasa 2 kan. Jadi dapatlah Q sama dengan, last kali, 6. Iaitu dipunca kuasa 2 kan dia. Okey, saya dapat yang ni. Yang ni kita punca kuasa 2 kan 36 tu. Tu dapat 6 tu. Okey, yang penting kita tahulah pusing-memusing benda tu. Okey. Alright, so 15 jawapannya A. Okey, yang ni tadi C. Lupa tanda jawapan pula. Okey, 11, 12 C. Tanda dulu, terlupa bubuh. Kemudian 13 ni, 12. Okey, B. Tak faham tanya lah. Okey, 14 jawapannya 18. Okey. C. Okey, 15 jawapannya 36. A. Okey, sekarang nombor 16. Okey, nombor 16. Diberi D berubah selangsung dengan E kuasa N dan D sama dengan 24 apabila E 1. Hitung nilai N jika D 24 dan E 2. Okay, diberi D berubah langsung dengan E kuasa N dan D 24 apabila E 1. Hitung nilai N jika D 64 E 2. Ini soalan kebat aras tinggi. Sama cara dia. Ambil contoh macam ni lah. Okay, kita ubah ke bentuk ayat dia. Okay, dia kata kat situ, D langsung. Langsung ada K. E kuasa N. Yang pertama. Okay, E kuasa N. Dan dia kata D sama dengan 4 apabila E dia 2. E 1, sorry. E 1. So, K, E 1. 1 kuasa N. E kuasa N. Okay. So, sebarang nombor 1, kalau diberi kuasa apa kali pun, tetap dapat jawapan 1. Itu yang kita tahu. Jadi, kat sini, K sama dengan 4 sama dengan K. Okay. Sebarang nombor 1, kalau dia kuasa 1000, kuasa pi dah 1000 pun, tetap jawapan 1 juga sebab dia 1. Okay. Jadi, tulislah balik kat situ. Yang berikutnya, D sama dengan E kuasa N sahaja. Dia tak ada K dah, sebab K dia ada 1. K dia 4, sorry. Okay. D sama dengan 4 E kuasa N. Okay. Sekarang soalan kata, diberi D-nya 64. D 64. Dia kata. Soalan ni lah. So, berapakah nilai N? Bila E-nya 2. So, 4, 2 kuasa N. Gitu. Okay. Kita pindahkan 4 tu. Maka dapat kat situ 2N sama dengan ni. Okey. 2N, 2 kuasa N sama dengan 64 bahagi 4. 4 kali 1, 4 kali 6. 2N sama 16. So, berapakah nilai N? Di sini kita kena tukarlah 16 tu kepada bentuk indeks macam ni. Di 16 ni terhasil macam mana? 16 ni boleh terhasil daripada 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8.
8 kali 2, 16. So, ini samalah dengan 2 kuasa 4. Jadi, N dia adalah 4. Okey, gitu. Jadi, ini melibatkan topik indeks lah. Tingkatan 3 bab 1. So, untuk kes yang ini, jawapan N dia ialah 4. Okay, 16. Tak faham tanya jangan malu-malu. Okey, seterusnya 17. F songsang dengan kuasa 3G. Clue utama dia. Okey, samalah macam tadi kita buat tadi. Okey, tadi ambil yang ni, tak ada masalah. Terus lompat step yang kedua, kita lompat terus. Jadi dia kata situ F songsang, jadi K per dengan dia kata punca kuasa 3G. Punca kuasa 3G. Punca kuasa 3G. Okay. Ayat dia. Kemudian dia kata F ni adalah 0.25 apabila G 64. Okey, punca kuasa 3 bagi 64. Punca kuasa 3 bagi 64 adalah 4, iaitu 4 kali 4 kali 4, 64. Jadi 0.25 sama dengan K per 4. K per 4. Pindahkan 4 ke sebelah kanan, maka K sama dengan 0.25 kali 4 akan dapat 1. Okey, jadi tulislah balik yang bahagian di sini, ganti balik. K itu adalah 1. So, tak ada tulis apa-apa. Jadi, jawapan kat sini, F sama dengan, gantikan K itu dengan 1. 1 per punca kuasa 3G. Okey. Seterusnya, soalan kata, cari nilai F apabila G-nya 125. Okay, F nak cari. Tahu apa? Tapi dia kata G-nya 125. So, 1 per dengan punca kuasa 3 bagi 125. 125 ni ialah 5. Okay, punca kuasa 3 bagi punca kuasa 3 bagi 125 adalah 5. So, kat sini F sama dengan 1 per 5. Jawapan akhir sekali. Gitu. Okay. So, jawapannya itu 1 per 5. Hitung nilai F apabila tak ada jawapan. Kita check lagi tak silap mana-mana. Sana betul, betul. Okey, 1 betul. 125, okey. Okey, tak ada jawapan. Okey, jawapan patutnya adalah 1 per 5. Okey, tak ada jawapan kat situ. Alright. So, kita bagi jawapan kat sini. Kita letak jawapan. Kita letak sini. Kita ubah jawapan. Sini kita letak 25. Sini kita letak 5. Okey. So, dapat jawapan kat sini. Okey, bila kita ubah jawapan, dapat jawapan kat situ. Okey, jawapannya adalah D tu lah. Okey, alright. Okey. Berikutnya, soalan nombor 18. Diberi H berubah secara songsang dengan kuasa 2K dan H8 apabila K1. Hitung nilai K apabila H-nya 72. Okey, sekarang pukul 9.4 minit, 9.6 minit, bincang jawapan. Cuba dulu. Nombor 18. Okey, nombor 18, cuba.
Seminit lagi. Cuba dulu. Okay, ada yang bagi jawapan? Jawapan 3. B. Okey, alright, kita check tengok. B ya. Okey, alright, B. Okey, kita check tengok. Tak apa. Kalau bagi yang tak buat lagi, bagi yang tak boleh nak buat tu, kita check tengok. Okey. Alright, so soalan ni kata, mula-mula sekali sama, kita ambil. Okey, kita ambil sama. Oh, cuy. Okey, mula-mula sekali kita ambil sama kat sini, kat sini lah. Okey, dia kata situ H berubah songsang. Okey, bila songsang ni kat bawah dengan kuasa 2K. Kuasa 2K. So kat sini K kuasa 2. Okey, mula-mula K besar lah. Okey, kemudian dia kata situ H8 apabila K1. 8 sama dengan 1 kuasa 2, 1 lah. Kalau salah kita laju je lah. Okey, dalam silang maka dapatlah K sama dengan 8. Okey, kemudian 8, K8. Okey, ni kita buat sini sikit. Buat kerja lah. 1 kuasa 2. Okey, jadi K di sini 8 sama dengan, kita buat kerja sikit bagi nampak. K per 1. Okey, kemudian tulis balik kat situ. Okey, H sama dengan 1 per K kuasa 2. Okay, lepas tu ganti soalan. Soalan katakan ni cari nilai K apabila H-nya 72. 72 sama dengan 1 per K kuasa 2. Okey. Punca kuasa 2. Okey, sini untuk H. Cek yang takut sesilap tulis lah. Okey, H berubah sama-sama dengan kuasa 2K. Okey, H8 apabila K1. Okey, sini. Okey, betul. Tak ada masalah. Okey, kemudian cari nilai K apabila H-nya 72. Okey, ganti balik. 1, 8K. Betul, asli 8. Okey, so kat sini 8. Okey, nak cari yang bawah, maka yang atas bahagian dan tepi. Jadi, K kuasa 2 sama dengan 8 bahagi 72. Akan dapat 1 per 9. Dan nak hilangkan K, nak hilangkan kuasa 2, maka kita akan punca kuasa 2 kan dia. So dapatlah 1 per 3. Okey, betul lah tu eh. Okey, alright. So 1 per 3. Okey, dah. Semua dah faham dah ni. Okey, ini soalan nombor 18. Okey, alright. Soalan 19. Okey, soalan 19. Diberi M berubah songsang dengan punca kuasa 2N dan M2 apabila N 64, hitung nilai M apabila N-nya 16.
Oh, yang tadi C jawapan dia. Okey, 19. Ada. Okey, dia kata situ M berubah songsang di bawah dengan punca kuasa 2N. Punca kuasa 2N. Okey, punca kuasa 2N. Tu ayat pertama. Kemudian dia kata M2 apabila N dia 64. Okey, ganti 64 sini. Punca 64 adalah 8. Jadi K sama dengan 2K per 8. Syarat silang jadilah K sama dengan 16. Okay, tulis balik kat situ. Maka M sama dengan 18 per punca N. Dan sekarang soalan kata cari nilai M-nya berapa, tak tahu. Apabila N-nya 16. Punca 16, 4. Punca 16, 4. Jadi 18 bahagi 4. Okay, 18 bahagi 4. Dapatlah kat situ jawapan dia. Sila buat kejap. Cek. Okay. 16 punca kuasa 2. Okey. Tak ada jawapan. Kita double check lagi sekali. M berubah songsang dengan punca kuasa 2N. Okey, betul. Tulis. M2 apabila N 64. Punca 64 adalah 8, betul. Dalam 19. Okey, 16 sini. Typo lagi ya. 16 sini. Okey, 16 sini. Okay, so 16 bagi 4 akan dapat 4. Okay, alright, settle. Jadi M sama dengan 4. Okay. B. Okay, alright. Sorry ya, suara saya tak pernah ada sebab family saya semua COVID ni. Saya suara tak. Okay, 20. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan songsang dengan R diberi P3 apabila Q21 dan R15. Cari nilai Q apabila P3 R10. Okay, sekarang 9.13, 9 suku. Kita akan tanya jawapan. Silakan, nombor 20. Try buat dulu.
Okey, alright. Okay, ada bagi jawapan? Silakan. Boleh bincang. C. Okey, C kata less. Okey, kita check tengok. Okey, first kali sama juga, cara sama. Okey, berkali-kali tu buat dah. Okey, so tak pilih lah. Okey, mula sekali dia kata P langsung dengan punca kuasa 2Q. Langsung ke atas. Bila tukar sama semua ikan, sama-sama dengan akan ada huruf K. So, dengan punca kuasa 2Q. Nah, tu mula-mula. Dan songsang dengan R. Songsang dengan R. Okey, itu ayat dia. Okey, kemudian kita ganti maklumat. Maklumat kata P adalah 3. Okey, P adalah 3 apabila Q 81. R 15. Punca 81 adalah 9 per 15. Kemudian darab silang akan dapat 45. 9K sama dengan 45. Jadi K sama dengan 5. Itu mula-mula lah. K sama dengan 5. Itu mula-mula. Kemudian tulis balik kat sini. P sama dengan 5 punca Q per R. Okey, selesaikan berikutnya. Soalan kata cari nilai Q apabila P-nya 3. R-nya 10. Ini 5. Okey, darab silang. Jadilah 5 punca Q sama dengan 30. Nak hilangkan 5, kiri kanan bagi 5. Jadi punca Q sama dengan hurufnya. Punca Q sama dengan 30 bagi 5 dapat 6. Itu untuk punca Q. Jadi Q-nya berapa? Okey, bila nak hilangkan punca, kita kuasa 2 kan lah. Okey, bila kita kuasa 2 kan, 6 kuasa 2, dapatlah Q sama dengan 36. Okey, gitu. Sangat mudah. Jadi kita tahu proses dia. Okey, so dapat selesai itu. Q adalah 36. Okey, selesai. Okey, 20. 21. Okey, 21. Okey, dia kata itu T berubah secara langsung dengan U. Kita copy paste ni senang. Okey. Okey, dia kata itu T berubah langsung dengan U. So, U saja. Dan songsang dengan punca kuasa 2V. Ni punca kuasa 2. V. Ayat pertama. Okey, ayat kedua, dia kata T-nya ialah 2. T-nya 2. Apabila U-nya 2. So, 2 kali K, 2K. V-nya 4. So, punca 4. Punca 4 adalah 2. So, 2 sama dengan 2K per dengan 2. Jadi, dapatlah K sama dengan 1. Kita potong-potongan. Jadi, K sama dengan 1. Selesai. Part yang pertama. So, tulis balik kat sini. T sama dengan K1. Tak payah tulis lah. Macam ni. Dan sekarang soalan kata, cari nilai U apabila T-nya 4, V-nya 9. Okay, sekarang T-nya 4, V-nya 9. Okay, V 9. Okay. So, punca 9, 3. Jadi, 4 sama dengan U per 3. U per 3. So, nak hilangkan U, 3 nak silang. Dapatlah U sama dengan 12.
Yang penting tahu pusing-memusing lah. Tu je lah yang penting. Alright, settle lah tu. U12. Okay, check balik kerana saya silap. Okay, T berubah langsung dengan U, okay, betul. Songsang dengan punca kuasa 2V, okay, betul. T2 apabila U2 dan V4, okay, betul. Kemudian 2 bagi 2, 1, okay, T betul. Okay, kami cari nilai U apabila T-nya 4, V-nya 9. Okay. 12 jawapannya. Tidak adalah jawapannya. Ya. Okay, so jawapannya 12. Tak ada jawapan kat situ. Okay, jawapan 12 tak ada situ. Okay, kita nak ubah sikit lah. Okay, tak sini 12 ya. Tak sini 12. Tak sini... berapa ya? 16. Sini kita letak 3. 25. Tak kisah, berbual lah. Jadi kita nampak jawapan lah. Ini 36. Okay, contohlah. Ini kita ada jawapan kat sini. Okay, so ini nombor 21. Jawapannya 12. Okay, 22. Okay, 22. Okay, V berubah langsung. Okay, V berubah langsung. Copy paste. Dengan Y kuasa N. So, ayat pertama. X berubah langsung dengan Y kuasa N. So, KYN. Okay, tu. Dan dia kata, X8 bila Y1. X8 bila Y1. Ini macam soalan tadi lah. Macam soalan yang first tadi. Okay. So, sini akan jadi 8 sama dengan K1 kuasa N. Okay. Sama juga lah. Sebarang huruf, sebarang nombor 1. Kalau di kuasa berapa pun, tetap 1 juga. So, dekat sini, K-nya sama dengan 8. Tulis balik. X sama dengan Y kuasa N. 8 YN. Okey, sekarang soalan kata cari nilai Y, nilai N apabila X-nya 72 dan Y-nya 3. So, 8 kali dengan 3 kuasa N. Dengan 3 kuasa N. Okey. Kat sini, hilangkan 8. Kiri kanan kita bagi 8. Maka dapatlah 3N sama dengan, okay, 3N. Okay, sama dengan 72 bagi 8, dapat 9. So, 3N dengan 9. Okay, 9 ni kenalah ubah kepada bentuk indeks. Jadi 3N sama dengan, okay, 3N sama dengan 9 terhasil daripada 3 kali 3. So, 3 kuasa 2. Maka N dia adalah 2. Itu cara dia. Selesai ya. Okey, seterusnya nombor 23. Okey, ini ada bentuk jadual-jadual. Tak kisah bagi bentuk jadual ke ayat, cara semua sama. Okey, di sini kita akan ambil maklumat ni lah. Ini lengkap. Kita akan gunakan maklumat yang ini untuk mencari nilai K. So, cara tetap sama. Okay, langkah pertama. Soalan ke sini kata P sama dengan K per Q. Okay, tukar simbol ikan, ada huruf K. Kemudian yang kuning tu lengkap. P-nya 0.25 apabila Q-nya 1. Okay, K per 1. Jadi K-nya
0.25. Tulis balik. Tulis balik kat situ. P sama dengan 0.25 per Q. Boleh selesaikan soalan yang ini. Okey, yang biru ni. So, cara ganti sajalah. So, sambung lagi sini. P sama dengan 0.25. Okay, P je 16. Okay, P 16 sama dengan 0.25 bahagi dengan Q. Jadi untuk cari yang di bawah, maka yang di atas kita bahagikan dengan yang di tepi. Okay, so kat sini. 16 sama dengan, okay, sorry, Q sama dengan 0.25 bahagi dengan 16. Tak ada jawapan ni. Tak ada jawapan. Kita double check. K betul. P. K betul. K betul. K betul. K betul. Okey, so 0.25 kita bahagikan dengan 16. Okey, tak ada jawapan. Okey, soalan tak ada jawapan. Okey, sekejap saya nak ubah. Bagi ada jawapan juga. Sekejap saya nak ubah. Sekejap saya nak ubah. Kalau kita terbalikkan boleh tak? Sekejap saya check lah. 0.25 saya terbalikkan. Boleh tak? Okey, kalau kita terbalikkan lah. Sekejap saya terbalikkan. Sama juga. Okey, kita cuba buang point. Okey, tempat 25 cuba lah. Tak jawapan. So ini kan jadi 25. So ini kan dapat 25. So K dia 25. K 25. Lepas tu okey, tak ada jawapan juga. Kita bagi ada jawapan ya. Saya nak ubah sekejap. Okey, kita ubah kepada 32. Okey, 32. Kita ubah 32 sini. Kita ubah 32 sini. Kita ubah 32 sini. Kita ubah 32 sini. So, untuk yang ni, Q sama dengan 32 bagi 16. Okey, bolehlah. Okey, kita ubah yang tu. So, dapatlah Q sama dengan 2. Tapi kita ubah soalan. So, jawapan tak ada sebenarnya tadi. Okey. Tadi jawapan tak ada. Okey, next. 24. Okey, sama juga. Guna yang ini lengkap sebagai untuk jadi jawapan. Ini soalan. Okey, soalan kata X berubah, diberi bahawa X berubah songsang dengan Y. So, cara sama. Tarik dulu. Okey, soalan lebih kurang sama. Ini. Dia kata X berubah songsang dengan Y. Lepas tu dia kata X 5 apabila Y 25. Jarak silang, dapatlah K sama dengan 50. So, kat sini tulis balik macam biasa. X sama dengan 50 per dengan Y. Okay, kan soalan kata cari X berapa bila Y-nya 3. Ni pun tak ada jawapan kat ni. Aduh. Oh, 25 kali ni bukan 50. 70. Betul lah, 50. 25 kali 5. 25 atas 1. 10.
Okey, 25 ni, 25 kali dengan 5. Okey, 125. 125. Selesai 125. 125. Okey, sekarang soalan kata cari nilai X apabila Y-nya adalah 3. So, sini X. 125. 3. So, tak ada jawapan jugalah. Aduh. Okey, tak ada jawapan juga. Sekejap lah, saya bagi tahu. Okey, jawapan tak ada. Kena ubah sikit. Kalau saya ubah kepada X sama dengan 4. Okey, jawapan tak ada lah. Aduh. Kita baiki sikit. Jadual juga berapa nilai bagi pemulih ubat X dan Y. X berubah song-song dengan Y. Okey, betul. Kalau saya ubah kepada punca kuasa je. Punca kuasa. Betul tak? Punca kuasa 2. Okay, saya ubah je. Saya ubah soalan sekejap. Jawapan. Kita ubah soalan. Okay, kepada punca kuasa. Ini saya ubah punca kuasa. So, akan dapat kat sini punca kuasa 25. Okay, so akan dapat sini 5. So, 5 sama dengan K per 5. So, ubah sikit. K per 5. Okay, jadi K sama dengan 25. So, ubah dulu. Okay, so, kat sini K sama dengan 25. So, ubah itu. 25. Okay, so letak sini 25. Okay, per dengan punca Y. Boleh tak? Saya check dulu. Okay, kerana punca Y. Okay, 3. 3 tak boleh. Kita ubah ini kepada 9. Bagi senang kira lah. Okay, 9. Okay, so sini kita ubah 9. Jadi 25 bahagi dengan 9. So tak ada jawapan juga. Okay, jawapan memang tak ada lah. 29 bagi 9. Dapat 3. Jadi X sama dengan 25 per 3. Okay, memang tak jawapan. Soalan ni memang tak ada jawapan. Tak boleh buat. Tak boleh buat apa-apa. Okay, alright. So soalan ni memang tak ada jawapan. Nanti saya betulkan jawapan soalan dia. Okay, 24 ni memang tak ada jawapan. Okay, 25. Peta titi menunjukkan hubungan dua berubah P dan Q. Diberi P berubah secara langsung songsang dengan kuasa 2Q. Cari nilai yang betul untuk melengkapkan peta di atas. Okay, cari nilai yang betul untuk melengkapkan peta di atas. Masalah semua nilai dah ada dah kat situ. Ada. Okay, sini semua nilai dah ada dah. Patut ini tak ada nilai ni. Okay, patut sini tak ada nilai ya. Kalau tidak macam mana nak buat? Semua dah lengkap dah. Okay, alright. Okay. Okay, sini kita kosongkan. Okay, so kalau macam ni, kita buat. Yang lengkap yang ni lah. Ni lengkap lah kan. Okay, jadi benda sama kita buat. Sama macam atas tu. Okay, sama cara sama. Okay, dia kata tu P berubah songsang ke bawah dengan kuasa 3Q. Kuasa 3Q. Okay, kemudian P sama dengan negatif 1 apabila Q dia 2. 2 kuasa 3. So,
Negatif 1 sama dengan K per 8. Jadi K sama dengan negatif 8. Okay, ni ayat dia. Tulis balik P negatif 8 per dengan P negatif 8 per dengan okay, ini Q kuasa 3. Okay, sekarang soalan kata, okay, ni tak payah, tengah tak payah, hujung ni lah. Okay, sekarang dia kata P ni adalah 032. P tu 032. Okay, so P dia 032. 0.32. Ada negatif tak? Ada. Okey, soalan kata P dia negatif 0.32. Okey, ini negatif 8. So, berapakah nilai Q dia? Berapakah nilai Q dia? Q kuasa 3. Alright. So, nak cari yang di bawah, mula-mula atas bahagi tepi. Jadi, Q kuasa 3 sama dengan negatif 8 bahagi negatif 0.32. Okey, negatif 8 bahagi dengan negatif 0.32. Akan dapat 25. Aduh. Okey, alright. Tak dapat jawapan lah. Okey, jawapan tak dapat. Sebab 25 punca 3 tak ada. Sekejap saya ubah balik sekejap. Saya ganti balik. Negatif 8 per dengan okey, kita ubah ni ya. Kita ubah kepada 0.064. Kita ubah ha. Ni. Dia tak dapat jawapan. 0.064. Negatif. Okey. Kita ubah balik sini. Yang ini 0.064. Okey, tuan ni. Kemudian Q kuasa 3 negatif 8. Kita bahagi negatif 8, kita bahagikan dengan negatif 0.064 akan dapat itu 125. Okey, 125. Jadi ini untuk Q kuasa 3. Kalau Q sahaja, kita kenalah punca kuasa 3 kan dia. Okay, Q kuasa 3, 125. Kalau Q sahaja, kita punca kuasa 2 kan, dapat 5 sini. Okey. Nanti kita ubah kat sini ya, kita ubah sini. Jadi Q dia adalah 5. Okay, last minute punya tukar lah ni. Okay. 26. 26. Okay, ada siapa bagi jawapan? Okay, cara sama lah berkali-kali kita buat dah. Cara sama. Okay, so kat sini kita akan ambil yang ni lah. Okay, terus tukar. Jadi kat situ R sama dengan K Q per dengan punca kuasa 2 R. Sama. Yang kedua, ganti yang lengkap. Ini lengkap. Ini untuk mencari nilai K. Yang ni untuk soalan. Okay, so R adalah 12. Q adalah 8. Dan R adalah 4. Sorry. Alamak. Okay, ini R mana boleh. R ada. P sini ya. Typo soalan. Ini. So, sini P. Okay, jadi sini akan dapat 12 sama dengan 8K per dengan punca 4. K
Okey, so 12 sama dengan 8K per dengan 2. Jarak silang dapat 24. Okey, 8K sama dengan 24. Jadi K sama dengan 3. Okey, K sama dengan 3. Tulis balik kat sini. R sama dengan 3. Dan soalan kata sekarang ni, cari nilai. Okey, cari nilai R apabila P-nya 25. Ni, okey. Cari nilai R atau berapa? X, R jadi X, okey. Bila mana Q-nya 5. So, sini 5. Dan P dia 25. P dia 25. Okay, so punca 25 adalah 5. Jadi kat sini X sama dengan X sama dengan sini 3 kali 5, 15. 15 per dengan punca 25, 5. Jadi 15 bagi 5 dapatlah X sama dengan 3. Last kali. Last kali X sama dengan 3. 3. Okey, selesai tu. Sila kat sini ya. So ini 3. Okay, jawapan tadi. Sini, okay, yang ni memang tak ada jawapan langsung. 24 memang tak ada jawapan langsung. Okay, yang ni jawapannya 5. Masukkan. Okay, yang ni jawapannya 3. Masukkan. Cuma kat situ ada pembetulan sikit lah. Okay, 25, 26. Okay, 27. Sama juga bermain kat sini. Kali ni dua-duanya songsang. Sebab dua-dua dekat bawah. So, cara sama begini. Sama je. Di sini. Okay, ganti. Okay, sama dengan akar urut K. Sama macam biasa. Okay. Masuk maklumat. Yang lengkap atas ni. Ini untuk cari nilai K. Dan di bawah untuk cari soalan. Ini soalan. Biru soalan. Okay, so X sama dengan 4. Okay, X sama dengan 4 apabila Y-nya 1/4. 1/4. Kurungkan dia. Dan Z-nya 36. Kurungkan dia. Okay. So, X sama dengan 1/4 darab dengan 36. Okay, 1/4 darab dengan 36 akan dapat 9. Punca 9. Sini. Jadi, X sama dengan K per 3. K per 3. Dan K sama dengan dari ubah 4. Okay, sini 4. Sini 4. Jadi, K sama dengan 12. Okay, sama macam tadi. Tulis balik yang ni. Cuma tukarkan simbol K tu kepada simbol huruf 12. Jadi inilah. Okay, lepas tu guna yang biru. Sekarang dia kata cari nilai Z apabila X-nya adalah 6. Okay, X-nya adalah 6. Ini 6. Y-nya 1/6. Y-nya 1/6. Okay, Z nak cari. Z adalah M. Okey. Sama juga. Nak cari di bawah, atas bagi tepi. So,
punca ini, punca yang ini sama dengan 12 bagi 6. Dapat 2. Nak hilangkan punca, kuasa 2, kita kuasa 2 kan. Jadi dekat sini sambung lagi. Di sini 1/6M sama dengan 2 kuasa 2, 4. Hilangkan 4. Hilangkan 6. Jadi nak hilangkan 6, darablah dengan 6 kiri kanan tu. Jadi ni 1/6 darab M ni, dapatlah M/6. Darab gitu, boleh. Jadi M dia sama dengan 6 kali 4, 24. Selesai. Okey, bermain berpusing-pusing dengan benda yang samalah. Alright. 27. 28. Okey, ini lengkap untuk cari nilai K. Ini soalan. Cara sama. Okey, cara sama. Okey, cara sama. Dia kata situ, G berubah langsung dengan E songsang dengan F. Ini direct lah. Okey, G dia kata langsung dengan E dan songsang dengan F. So, ni direct saja. Okey, ayat pertama. Ayat kedua yang lengkap, ini G. 2. E dia 10. F dia 20. Okey. So, 2 sama dengan K/2. Jadi, K sama dengan 4. Itu jawapan untuk ni lah. Okey, tulis balik benda sama ni. K dia 4. Ikut soalan tadi. Sekarang soalan kata, cari nilai F apabila G-nya 6. E dia 9. So, sini 4 kali 9. F dia nak cari. So, sini 6 sama dengan 36. 36 per F. Okay. Nak cari yang di bawah, atas bahagi tepi. So, dapatlah kat sini. F sama dengan 36 bagi 6, dapatlah 6. Okey. Tak faham tanya lah. Okey, 29. Ada yang tanya nak just check tengok. Okey, tak ada yang tanya. Okey, 29 samalah juga. Okey, yang ni soalan silap ni. Okey, soalan silap betul lah. Ni copy paste dengan soalan atas ni. Sama soalan ni. Okey, diberi G berubah langsung dengan F dengan E semua ni. Okey, tak betul. Saya ubah sekejap. Okey, diberi X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Y dan secara songsang dengan Z. Contohlah. Saya sebab tak pasti ya. Saya letak dulu. Okey, cari nilai H dia kata. Bukan nilai H, nilai P. Okey, cari nilai P. Okey, check tengok lah. Ini sebab saya ubah on the spot lah, saya tak pasti. Okey, so cara tetap sama. Okey, cara tetap sama. Okey, cara tetap sama. Mula-mula gantikan. Dia kata situ Z langsung dengan
punca kuasa 2Y. Okey, ni punca kuasa Y. Dan ni X. Okey, ni X. Okey, dan dengan Z. 2. Okey. Okay, Z 2. Mula-mula. Okey, yang kedua ganti. Dia kata X-nya adalah 1 apabila Y-nya 16. Punca 16. Okey, dan Z-nya 2. Okey, 1. Punca 16, 4. Jadi 4K bahagi 2. 2K sama dengan 2. 4K sama dengan 2. Silang. Jadi K sama dengan 1/2. K sama dengan 1/2. Ini saya cuba-cuba lah. Buat tak pasti soalan dia macam mana. K 1/2. Alright. Tulis balik yang ini sama. Cuma gantikanlah K tu dengan 1/2. Bila 1/2, tulis gini. Atas letak 1, bawah letak 2. 1/2 dia bentuk itu. Tak bawah gitu. 1/2. Kalau 3/4, 3 atas, 4 bawah. Okey, sekarang soalan kata cari nilai X, iaitu P, apabila Y-nya 25. Punca. Dan Z-nya 4. So, 2 kali 4. Okey. Lepas tu, P sama dengan punca 25, 5. 2 kali 4, 8. Okey, selesai. Okey, tak ada jawapan lah. Okey, tak ada jawapan. Sebab soalan ni baru kita tukar. So, tak ada jawapan kat sini. Okey, untuk yang ni soalan tak ada jawapan. Nanti saya baiki soalan ni, saya bagi balik pada awak. Okey, ni soalan nombor 29. Okey, 30. Soalan nombor 30. Okey, soalan kata, Raja menunjukkan suaian bagi 3 pemilik ubah PQR secara langsung. Okey, diberi P langsung dengan kuasa 3Q dan R, cari nilai X berapa? Dia kata P berubah langsung dengan punca kuasa 2Q dan R, cari nilai X berapa? Okey, nampak macam susah lah. Tapi sebenarnya benda yang sama je pun. Okey, iaitu sama kes, tukar dulu. Dia kata kat situ, P langsung dengan punca kuasa 2Q. P langsung dengan punca kuasa 2Q. Jadi K punca kuasa 2Q. Dan R. Apa ayat dia? Punca kuasa 2Q dan R. So ayat macam ni lah. Yang kedua ganti maklumat. Maklumat kata sini P dia 2. P dia 2. Okay, P dia 2. Apabila Q nya 64. Dan R-nya ikut anak mana tu? 2. Darab dengan 2. Okey, lepas tu punca 64 adalah 8. Jadi 2 sama dengan 8 kali 2, 16. So 16K. Jadi K sama dengan 12, 2 bagi 16, dapatlah 1/8. Lagi sekali, tulis balik gitu. Di sini jadi 1/8. Kita nak buat bentuk point boleh tak salah. Okey, sekarang soalan kata cari nilai X, iaitu P. Tak tahu apa. Apabila Q-nya 25. Punca 25. Dan R-nya pula ikut nak mana tu? 6. So, darab dengan 6. Okey.
Alright. So punca 25, okay, ni X. Okay, punca 25 sama dengan 5. 5 kali 6, 30. So darab dengan 30. Dapat jawapannya itu nanti. Okay, kalkulator je lah. Okay, kalkulator saja. 1/8 kali dengan 30. 1/8 darab dengan 30. Okay, dapat jawapan 3.75. So tak ada jawapan juga. Punca kuasa 2Q. Kita double check lagi sekali. P berubah langsung dengan punca kuasa 2Q. Okay, dan R. Okay, betul. P sama dengan 2 apabila K 64. Okay, 2 betul. Okay, 88, 6 kali 8, 60. Okay, 16. Okay, so 2 bagi 8. Okay, 16. Okay, betul. Okay, ni betul. X sama dengan 25. Okay, betul. Okay. 5 kali 6, 30. Okay, memang tak ada jawapan lah. Memang tak ada jawapan. So, itu soalan ni pun tidak ada jawapan juga. Okay, alright. So, soalan, nanti saya akan baiki soalan nombor 30, nombor 29. Okay, saya akan baiki sebab saya ada kesilapan sikit soalan tu. Kemudian lagi satu soalan nombor 24. Okay, alright. Okay, so untuk soalan bahagian B ini pula, untuk bahagian B ni, awak awak boleh buat, okay, awak boleh buat, okay. Jawapan saya akan bagi dalam handayani lah. Nanti bila saya siap benda ni, saya akan attachkan dalam grup untuk siapkan jawapan. Okay, soalan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni semua ni awak buat sendirilah. Tapi kalau awak boleh buat soalan objektif tadi, maksudnya soalan bahagian B pun tak ada salah sebab benda yang sama saja, pusing-pusing saja. Okay, alright. Okay, so untuk untuk malam ni, kita akan berhenti kat sini dulu untuk hari ni. Okay, so lagi sekali saya ulang. Untuk bahagian B ni awak buat dahulu. Kejap lagi saya akan buat jawapan. Saya akan attach dalam grup jawapan lengkap untuk set ni lah. Bersama dengan pembetulan soalan nombor 30, 29 dan 24 tadi. Okay, alright. So untuk malam ni kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sorry kemarin kita habis 3 minit awal lah daripada biasa. Okay, itu saja untuk malam ni. Terima kasih.